Okey, sorry. Sorry tadi ada pelajaran yang tak lima. Okey, jadi saya ulang balik, matematik ada 2 kertas. Matematik ada 2 kertas, ada kertas satu dan kertas 2. Kertas satu soalan objektif macam biasalah, ada 40 soalan, kamu jawab soalan objektif kan, ada 4 pilihan jawapan macam biasa, macam berskor rendah dah belajar. Okey, matematik kertas 2 dia ada 2 bahagian, di mana dia ada bahagian A dan ada bahagian B dan dekat situ ada soalan-soalan yang boleh kita pilih. Contohnya bahagian A jawab semua, dan bahagian B ada berapa soalan yang kena jawab berapa soalan, okey. Nanti dari masa ke semasa bila saya mengajar, saya akan terang. Okey, tajuk tu duduk dekat mana. Biasanya kita dah tahu dah. Okey, soalan tu, tajuk tu dia akan duduk dekat kertas apa, dekat bahagian mana, macam tu, eh. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, macam saya katakan tadi, penguasaan matematik mesti dikuasai daripada level form. Sebab soalan-soalan akan ditanya daripada tingkatan satu. Macam saya kata tadi, tajuk pelan dan dongakkan. Tajuk pelan dan dongakkan, pelajar akan ditanya semula. Sedangkan benda tu kamu belajar masa kamu tingkatan 3, tingkatan 4, 5 tak belajar langsung tajuk itu. Kalau dulu, bila kamu nak menjawab soalan SPM tu, tajuk tu memang semuanya dah diulang balik masa tingkatan 4 atau 5. Maksudnya masa tingkatan 1, 2, 3 kamu belajar, tapi kamu belajar secara asas. Dan tingkatan 4, 5 dia akan ulang balik, dikukuhkan semula. Tapi tak macam sekarang, okey? Tak macam sekarang. Okay, di mana soalan sekarang dia tanya kamu daripada level form. Tapi dia tanya masa tingkatan 5. Jadi hati-hatilah sementara kamu belum belajar yang susah-susah ni. Kalau ada masa kamu perlu buat daripada level form punya. Sekejap eh. Okay. Jadi itu. Maksudnya ada 2 kertas. Ada kertas satu, ada kertas 2. Nanti subjek-subjek lain pun macam tu. Ada yang ada 3 kertas. Jadi ikutlah masing-masing punya subjek. Jadi dalam matematik, apa yang kamu belajar, okay, kamu akan tengok, so macam saya kata tadi, dia akan dia akan bermula, you tengok sini kertas dekat soalan bab satu. Apa yang kamu tengok iaitu macam saya ada kongsikan tadi sebelum line terputus. Okay, hari ni saya tak akan bagi input yang terlampau banyak. Okey, jadi dekat sini penggunaan buku teks juga penggunaan buku latihan. Okey, so saya akan menggunakan buku teks semaksimumnya dan juga buku tulis. Maksudnya, saya akan terang guna buku teks, latihan daripada buku teks kamu kena buat dalam buku tulis. Buku tulis kamu kena sediakan 2 buah buku. Clear? Berapa buah buku? 2. Okey, 2 buah buku. Jadi 2 buah buku, tuliskan siap-siap buku satu, buku 2. Jadi nanti saya akan bagi tahu kamulah macam cikgu-cikgu lain juga. Latihan tu kena buat dalam buku satu ke, dalam buku 2 ke, ikut saja apa yang saya akan arahkan. Okey, oleh kerana semua kata dah dapat buku teks, siapa yang tak dapat buku teks, awak boleh tengok pada buku teks yang ada secara online. Siapa yang belum dapat. Okey, jadi tajuk pertama yang kita akan tengok adalah fungsi dan persamaan kuadratik. Tadi saya ada tanya, siapa yang tahu apa dia persamaan kuadratik? Kalau awak tengok persamaan, oh itu kuadratik. Contohnya, apa dia persamaan kuadratik? Siapa boleh respon? Siapa boleh respon? Okey, cepat. Okey, cepat sikit. Ada tak siapa nak respon apa dia persamaan kuadratik? Eh, alamak.
Ada pun saya ingat. Terputus. Korang ni senyap sangat. Hello, dengar tak suara saya? Dengar. Saya duk ingat Dengar. terputus. Saya sampai nak join lagi satu kelas. Saya ingat terputus. Senyap sangat. Okey, jadi persamaan kuadratik. Apa yang kamu faham pasal persamaan kuadratik? Apa dia? Tak ada yang faham? Seorang pun tak ada? Ada tak? Okey, nampaknya saya kena record cara macam ni supaya saya boleh nampak korang. Sekejap. Okey, siap. Kenapa dia hilang? Dia keluar macam ni balik. Hai. Kejap ya. Kenapa dia tak keluar kat tepi ni? Korang nampak tak tepi ni? Tajuk fungsi kuadratik dan persamaan kuadratik sekarang. Nampak. Nampak Okey. Nampak. Okey. Tapi masalahnya Okey, tadi saya tanya apakah dia persamaan kuadratik. Jadi kalau awak tengok dekat sini, oleh kerana masing-masing senyap, sunyi. Jadi ini dia. Ungkapan kuadratik. So awak boleh rujuk pada buku teks awak ya. Ungkapan kuadratik dan satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Jadi kalau awak nampak kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi, jadi kalau awak tengok dekat sini, apakah kuasa tertinggi dia? Okey, awak tengok yang ini. Ini X ni, dia berkuasa 2. So, bila dia berkuasa 2, maka itu adalah kuadratik. Jadi, kalau orang tanya, okey, ini persamaan kuadratik ke bukan? Awak tengok. Kalau kuasa tertingginya 2, maka dia adalah kuadratik. Sebab dalam matematik, kamu ada kubik, kamu ada reciprocal, kubik iaitu kuasa 3, reciprocal ataupun graf salingan adalah berkuasa negatif. Negatif 1 ataupun persoalannya persamaan itu dalam bentuk pecahan 1/x. So itu adalah graf salingan. Jadi kalau dia kata kuadratik, nak tahu dia kuadratik ataupun tidak, kita tengok kuasa tertinggi. Kalau kuasa tertingginya 2, maka dia adalah persamaan kuadratik. Jadi kalau kamu nak tengok suatu persamaan itu kuadratik ataupun bukan, kamu tengok ni. 2n kuasa 2. Okey, dia kuadratik. Okey, kemudian kita tengok dia M kan? M semua dia M. Ada kuasa 2, maka dia kuadratik. Ini apa? Ini ada Y, ini ada Y. Dia kuasa 2, maka dia kuadratik. Yang ini apa? Ini X. Ada kuasa 2, maka dia adalah persamaan kuadratik. Jadi kat sini, dia kata semua atas ni merupakan antara contoh ungkapan kuadratik. Persamaan kuadratik kalau dia buat sama dengan kosong. Kalau setiap persamaan ini contohnya dia bagi kamu kan 3x kuasa 2 tambah dengan 8x tolak 6.
Okey? Jadi dia ada kuasa 2 dekat situ. So bila dia berkuasa 2, maka dia adalah persamaan kuadratik. Okey, sorry, ini ungkapan kuadratik. Kalau dia buat sama dengan kosong, maka dia jadi persamaan sebab dia ada tanda sama dengan. Kalau ungkapan dia cuma tuliskan yang ini. Maksudnya kalau dia ungkapan maksudnya sama dengan kosong tak ada. Ini ungkapan kuadratik. Kalau dia buat sama dengan kosong, dia dah jadi persamaan kuadratik. Okey, faham? Boleh? Respon sikit, boleh tak? Boleh. Okey. So, itu yang dikatakan persamaan ataupun ungkapan kuadratik. Kita tengok contoh. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah atau bukan. Okey, kuadratik. Kita tengok. Sini kuadratik. Kuadratik ke bukan ni? Kuadratik bukan? Yang pertama ni kuadratik ke bukan? Kuadratik. Kuadratik sebab dia berkuasa 2. Yang B kuadratik ke bukan? Bukan. Kuadratik ke bukan yang B? Allahu Akbar. Ini 2x kuasa 2 tambah 5 ialah ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. X kuasa 3 dia bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Sebab kuasa tertingginya ialah 3. Maka dia bukan kuadratik. Ini dipanggil persamaan kubik. 3x kuasa 2 tambah 2y. Dia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah kerana terdapat 2 pun boleh ubah. Iaitu ada 2, ada x, ada y. Jadi dia bukan kuadratik satu pun boleh ubah. 1/2 M kuasa 2 ialah ungkapan kuadratik satu pun boleh ubah. Kenapa? Sebab ada satu huruf dan dia berkuasa 2. Maka dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. 2x kuasa 2, 3/x kuasa 2. Dia bukan kuadratik. Kenapa? Sebab kat sini ada kuasa 2 yang bukan nombor bulat. Iaitu kuasa 2-nya kat sini nombornya adalah nombor negatif. Jadi bila dia positif, nombor negatif, ada nilai negatif, maka di sini dia bukan persamaan kuadratik. Bukan ungkapan kuadratik. Ungkapan dengan persamaan bezanya apa? Kalau persamaan kuadratik dia akan buat sama dengan kosong. Kalau ungkapan dia tak akan ada tanda sama dengan. Okey. Jadi yang soalan nombor 4 dia juga bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Sebab kuasanya ialah dalam perpuluhan. Clear? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi awak tengok praktis kendiri 1.1. Semua cek buku teks. Jumpa tak? Jumpa. Okey. Saya nak awak buat latihan ini. Senang je. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut ungkapan kuadratik. Dalam satu pun boleh ubah atau bukan. Jika bukan, beri justifikasi. Contoh. Yang B ni kuadratik ke bukan? Yang B ni kuadratik ke bukan? Kuadratik. Kuadratik. Betul? Kedua kuadratik ke? Dia bukan kuadratik ya sebab dia ada kuasa negatif. Soalan G, kuadratik ke bukan? Apa dia? Soalan G, kuadratik ke bukan? Alamak. Tertekan. Okey, soalan G, kuadratik ke bukan? Tolonglah respon. Pelajar. Soalan G tu kuadratik ke bukan? Kuadratik. Okey, G bukan kuadratik. Sebab awak kena tengok kat sini tadi. Bila dia kuasa ada pecahan, dia bukan kuadratik. Sebab ada yang kuasanya bukan nombor bulat. Ini juga bukan sebab ada kuasa yang perpuluhan dekat sini. Jadi dia mesti kuasa nombor bulat. Jadi kat sini nombornya ada nombor negatif. 1/x kuasa 2 sebenarnya bila ditulis semula dia akan jadi x kuasa negatif 2. Jadi kuasa negatif. H ni kuadratik ke bukan? Soalan H tu kuadratik ke bukan?
Okay, H kuadratik ke bukan? Aduh, kenapa tak jawab? Kuadratik ke bukan? Subhanallah. Kuadratik. Kuadratik, Sebab apa kuadratik? Sebab apa kuadratik? Sekejap, Dua. Ya, dia kuasa 2. I kuadratik ke bukan? I. Kuadratik. Okey, I ni kuadratik. Tapi kalau kita tengok secara mata kasar tanpa awak buat latihan, dia bukan kuadratik. Sebab kita tak nampak dia berkuasa 2 kan. Tapi sebab dekat sini kamu kena expand terlebih dahulu. Apa maksudnya ni? N darab N. So you dapat N kuasa 2 tolak 2N. So dia adalah persamaan kuadratik dengan satu pun boleh ubah. Kenapa kuadratik? Sebab kuasa 2. Kenapa dia kata satu pun boleh ubah? Sebab unknown-nya cuma huruf N. Faham? Buat ini sebagai latihan. Latihan hari ini 21 bulan 3. Okey? Buat sebagai latihan. Saya tak akan bincangkan semua. Saya nak awak buat dia sebagai latihan. Boleh? Boleh ke? Okey. Jadi kat sini kita akan tengok bentuk persamaan kuadratik. Jadi saya tak nak bagi banyak-banyak sebab hari ini baru hari kelas pertama. Cukup dengan mengenal pasti ungkapan kuadratik. Jadi saya stop dekat sini, tolong buat latihan. Ada masa lagi start. Jadi ada masa lebih lagi kat sini. Tolong buat, saya ada dalam Telegram. Okey, kalau ada soalan boleh tanya dalam Telegram. Siap ambil gambar hantar dalam Telegram. Faham? Boleh tak? Ada masa lagi untuk awak buat latihan ini. Boleh? Boleh. Okey, tolong buat sekarang. Kemudian share jawapan dalam grup Telegram. Okey, so saya stop kat sini. Jumpa kelas seterusnya. Kelas awak ialah pada hari Rabu. Okey? Okey, saya stop dekat sini. Kita sambung di Telegram. Siapa yang ada masalah boleh tanya di sana dan siap je masuk dalam grup. Boleh? Okey. Ada soalan apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, saya stop dekat sini. Okey, bye. Assalamualaikum.